Bila dia besar, walaupun dia tak sedar, tapi dia punya subconscious sedar, iaitu dia tak nak rasa sakit yang sama. Sebab dia tahu sakit kena tinggal heartbroken bro. So dia akan bina satu mekanisme, iaitu cara responnya adalah aku akan tinggalkan kau dulu. Sebab tu dia couple dengan ni, lepas tu dia break. Dia couple dengan ni, dia break. Dalam psikologi, ada satu istilah dipanggil sebagai attachment. Attachment teori ni kata bahawa macam mana kita berhubungan dan bersosial, cara kita attach dengan mak ayah kita akan membentuk cara kita memahami hubungan. Cara kita hubungan tu boleh jadi kawan, boleh jadi perkahwinan, boleh jadi rakan sekerja, relationship lah senang cerita. So bila kita ada attachment yang tak cukup kuat, contohnya kita ada seorang ayah yang sangat toksik. Ayahnya jenis tak peduli apa yang anak dia buat kan. Bila tengok pada keputusan peperiksaan pun dia nampak apa yang lemah je, dia akan point out apa kesilapan, dia very criticize tapi tak ada supportive. Boleh nak jadi critical tapi kena ada supportive juga, tapi yang ayah ni langsung tak ada. Ataupun mungkin dengan mak dia yang sepatutnya digambarkan sebagai ibu yang penyayang, tapi mak dia suka marah-marah kan. Orang kampung saya panggil bekeng-bekeng. Mungkin faktor mak dia burn out ke, mungkin faktor mak dia tertekan dengan ayah tapi dia luahkan pada anak-anak kan. Kata ayah kau memang macam ni, ayah kau memang macam tu kan. Bawa lepas gaduh dengan ayah, lepas tu petang esoknya luah ke anak pula. So menyebabkan yang anak ni dia melihat relationship punya simbol ataupun model tu adalah berdasarkan mak ayah punya perkahwinan, dan benda tu secara tak langsung membentuk cara dia memandang hubungan. Contohnya, kalau seorang tu membesar, dia ada faktor abandonment issue. Contohnya mak ayah selalu menafikan emosi dia, ataupun mak dia pernah tinggalkan dia, ayah dia pernah tinggalkan dia. Sebelum ni pernah viral kisah ayah dia meninggal, lepas tu mak dia lari kahwin dengan lelaki lain, tinggalkan dia kan. Tinggalkan dia, kena besarkan adik-adik. Dia pula baru umur 14 tahun. Dia kena besarkan adik-adik di sekolah. So bila dia ada isu abandonment macam tu, dia akan memberi kesan kepada cara dia melihat hubungan dia dengan pasangan nanti, dengan kawan-kawan. Macam mana kesan dia? Bila dia rasa sakit sebab dia kena tinggal. Tinggal tu tak semestinya fizikal tau. Tinggal tu boleh jadi emosi. Maksudnya emotional abandonment. Ayah dia ada kat situ, tapi emotionally dia tak ada kat situ. Sama juga dengan mak kan. So bila dia pernah rasa sakit, macam mana dia abandon tu, diabaikan tu rasa sakit, menyebabkan bila dia besar, walaupun dia tak sedar, tapi dia punya subconscious sedar, iaitu dia tak nak rasa sakit yang sama. Sebab dia tahu sakit kena tinggal heartbroken bro. Cara badan dia nak selamatkan dia, kita panggil defense mechanism kan, mekanisme pertahanan. Dia nak selamatkan kau daripada kau alami sakit yang sama. So dia akan bina satu mekanisme, iaitu cara responnya adalah aku akan tinggalkan kau dulu. Sebab tu dia couple dengan ni, lepas tu dia break. Dia couple dengan ni, dia break. Sebab apa? Sebab lebih baik aku tinggalkan mereka sebelum mereka tinggalkan aku. Sebab aku tak nak alami sakit yang sama. I know how hard it feel, I know how hurt I was bila aku kena abandon macam tu. So aku tak nak buat macam tu, so aku akan tinggalkan mereka. So ketakutan ni lah yang menyebabkan orang tu akan ada anxiety issue kan. Sebab dia membesar dalam keadaan takut, dia akan rasa insecure. Even kalau dia dapat pasangan yang sihat, pasangan yang baik, yang supportive pun, dia akan jadi bermasalah. Bukan lelaki, pasangan dia masalah, tapi dia akan buat masalah. Sebab apa? Sebab dia dah jadi self-fulfilling prophecy. Sebab dia kata kalau aku ada hubungan masalah, so bila dah dapat pasangan yang baik, mesti akan ada masalah. So dia akan cari apa salah dan dia akan buat masalah sendiri. Sebab apa? Sebab dia nak membenarkan bahawa memang aku tak layak berhubungan. So terjadilah isu di mana break banyak kali, dan mungkin faktor apa ni, kau tak boleh nak berhadapan dengan tekanan tersebut, kau akan mula misbehave. Kau pergi curang ke, ataupun kau pergi buat benda-benda yang tak patut, yang akhirnya menyebabkan hubungan yang sepatutnya sihat penghenti pada kitaran toksik yang kau alami dulu. Tapi sebab orang tu sendiri dah ada toksik yang dia bawa daripada zaman dia membesar, so kesan tu memberi toksik yang berlarutan. So selagi mana kita tak stop toksik tu, selagi itulah dia akan kitaran terus pusing-pusing. Kita kena sedar walaupun kita nak kata bahawa pengalaman kita membesar dengan ayah macam ni, mak macam ni, negatif macam mana pun, tapi in the end mereka tetap mak ayah. Maksudnya mereka lah provider. Bahasa mudah macam ni lah. Seteruk-teruk mana pun mak ayah dia tu, tapi still mak dia akan masak makanan, ataupun ayahnya akan ada provide, mungkin belikan barang sekolah ke. Tapi kita rasa dia emotionally toxic, tapi physically needs dia bagi ke peluang fizikal kan. Itu akan menyebabkan bahawa attachment kita masih ada kepada mak ayah kita. Dan bila kita besar, kita dah faham bahawa attachment tu bersifat macam tu. Very restricted cara kita pandang bahawa relationship mesti macam ni. Maksudnya ayah aku macam ni, toxic macam mana pun, tapi dia still provide. Mak aku garang macam mana pun, tapi still sayang aku. Dan bila dia besar, dia berjumpa dengan seseorang ataupun orang lain yang mungkin berpersonaliti ataupun bawa perwatakan yang hampir sama. Kita tak kata sama, tapi perwatakan yang hampir sama, ia akan subconsciously dia akan remind balik bahawa inilah hubungan mak ayah dulu. Ataupun dia jumpa seorang lelaki yang perangai macam ni, tapi ada satu benda macam ini sama macam ayah aku dulu. Dia tak sedar, tapi subconsciously dia yang beritahu. Sebab memory tu masih ada kat situ kan. Dan memory tu yang akan cakap, oh ni macam ayah kau dulu. Oh inilah hubungan yang patut kau ada. Sebab apa? Sebab model hubungan dia ada hanyalah daripada mak ayah.
Zaman sekarang mungkin dia tengok cerita Korea jadi terlebih fantasi pula kan, dia nampak semua baik, semua best. Tapi real life punya situasi, apa yang dia nampak sekeliling tu, dia nampak iaitu mak ayah sendiri. So dia akan secara subconsciously mencari orang yang sama macam mak ayah dia dulu. Sebab apa? Sebab walaupun emotional need tak cukup, tapi physical need tu tetap ada. So attachment tu masih ada, cuma mungkin rapuh lah. Dan salah satu penjelasan kita nampak ni lah yang kata kenapa perempuan yang bermasalah dia akan tertarik kepada bad boys. Sebab bad boys tu dia ada persamaan dengan ayahnya, iaitu bad father. So dia walaupun dia tak suka, tapi dia akan tertarik dari segi hubungan yang sementara. Sebab apa? Dia tak nampak bad boys ni sebagai provider, sebagai lelaki yang boleh kahwin, yang akan jadi provider keluarga, ataupun lelaki yang stable. Tapi dia lebih nampak kepada fasa sahaja, iaitu aku berhubungan dengan kau, kita suka-suka, lepas tu break up. Lepas aku pergi dengan lelaki ni, suka-suka, lepas tu break up. Sebab apa? Sebab itulah model relationship yang dia tahu. So kalau korang ada hadapi luka emosi, tekanan yang waktu kanak-kanak membesar, dan macam mana kesan dia sehingga dewasa sekarang, cara beremosi, cara korang bersosial dengan orang sekeliling, dan korang nak belajar pasal benda ni dan nak berdamai, dapatkan closure dengan luka tersebut, boleh dapatkan buku Mendewasa dengan Luka, tulisan aku sendiri.